Salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada Dr. Alias. Saya Shalida Cinda bersama dengan dua rakan saya iaitu Muhammad Azri dan Nur Faizah akan membentangkan tentang kesan coronavirus kepada Asia Timur. Sebelum itu, korang tahu tak apa itu coronavirus? Coronavirus atau COVID-19 merupakan salah satu ahli keluarga Coronaviridae yang diklasifikan di bawah subkeluarga Octocoronavirinae. Coronavirus boleh dibahagikan kepada 4, iaitu alpha, beta, gamma, dan delta. Virus SARS, MERS dan COVID-19 adalah daripada kumpulan beta. WHO telah menamakan virus ini dengan COVID-19 yang disingkatkan daripada CO untuk corona, VI untuk virus dan D untuk penyakit serta 19 yang menunjukkan tahun yang berlakunya kes ini. Mengikut WHO, coronavirus bersifat zoonosis yang bermaksud menular antara manusia dan haiwan. Pada haiwan, virus ini boleh menyebabkan cirit-birit seperti pada lembu dan babi dan penyakit pernafasan kepada ayam. Sementara itu, pada manusia, virus ini boleh menyebabkan jangkitan pernafasan. Coronavirus pertama yang menjangkiti manusia telah dikenal pasti pada pertengahan tahun 1960-an. Nama corona sendiri diambil dari bahasa Latin yang bermaksud mahkota yang boleh dilihat seperti paku atau duri pada permukaannya. Menurut PMWP, kes pertama COVID-19 dikesan di Wuhan apabila seorang pekerja pasar borong makanan laut di Huanan menjual pelbagai jenis kehidupan laut, haiwan dan binatang jatuh sakit akibat satu fenomena. Pada mulanya, kebanyakan pesakit dikatakan mempunyai kaitan dengan pasar tersebut, tetapi bilangan penyakit tersebut telah meningkat dan kebanyakan daripada mereka tidak pernah menjejaki ke pasar tersebut. Perkara ini telah menunjukkan berlakunya jangkitan sesama manusia. Seterusnya, mari kita lihat impak COVID-19 kepada masyarakat Asia Timur. Yang pertama, kita lihat dulu negara Jepun. Dalam menghadapi pandemik ini, Perdana Menteri Jepun iaitu Shinzo Abe telah mengisytiharkan darurat selama sebulan pada April 7 yang berkuat kuasa pada 8 April. Melibatkan 7 wilayah yang berbahaya iaitu Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo dan Fukuoka. Ia memberikan kuasa kepada Gubernur untuk meminta rakyat berada di rumah. Selain itu, kerajaan juga menyediakan pakej rangsangan untuk mengurangkan impak kepada ekonomi. Banyak pendapat bahawa pengisytiharan ini agak lambat kerana takut akan menjejaskan ekonomi. Kerajaan Jepun juga menggesa orang ramai untuk mengurangkan hubungan mereka dengan orang lain dalam jangka masa sebulan. Pada hari pengisytiharan, kes positif COVID di Jepun adalah bertambah sebanyak 339 kes dan jumlah pesakit telah melebihi 5,000, termasuk 712 orang yang dijangkiti dalam kapal pelayaran Diamond Princess. 12 milion pelajar di Jepun diperintahkan supaya duduk di rumah
dan sekolah diperintahkan untuk tutup selama 1 bulan untuk memutuskan penyebaran coronavirus. Selain itu, Disneyland juga ditutup untuk pertama kali sejak gempa bumi dan tsunami yang dahsyat pada tahun 2011. Seterusnya di China pula, lebih kurang 760 juta orang terkurung di rumah dan wilayah dan majlis perbandaran mengeluarkan peraturan mereka sendiri. Ramai rakyat yang terkesan dengan pemerintahan lockdown ini rata-rata mengalami tekanan perasaan kerana terpaksa berkurung dalam rumah dan kekurangan punca pendapatan serta hidup dalam ketakutan dan kesedihan akibat terdapat anggota keluarga yang dijangkiti dan meninggal dunia akibat virus ini. Terdapat rintahan rakyat Cina yang tersebar mengenai percubaan kerajaan untuk mengawal berita tentang kematian disebabkan COVID-19. Mereka meminta untuk kekal tanpa nama kerana apa yang mereka lakukan mampu menyebabkan diri sendiri dan ahli keluarga mereka berada dalam bahaya. Rakyat Cina, sebahagian daripada mereka berjuang untuk menyebarkan berita tentang kematian di China yang cuba disembunyikan oleh kerajaan. Akaun dan mesej yang meminta hak untuk bersuara adalah ditapis dengan cepat oleh kerajaan. Setiap hari, netizen menyiarkan semula maklumat yang kerajaan tidak mahu tersebar. Mereka menunjukkan video seperti kes kematian di China, keadaan huru-hara di hospital, macam tu. Banyak kumpulan sukarelawan memasukkan bahan seperti bahan tadi tu yang saya cakap tu dalam GitHub, manakala kumpulan lain menyebarkan screenshot bahan yang ditapis dari WeChat dan Weibo pada saluran Telegram. Rakyat yang membuat panggilan terbuka dan meluas untuk menuntut kebebasan ini dicentus oleh kematian Dr. Li Wenliang. Beliau ialah pemberi maklumat pertama yang memberi amaran tentang penyakit ini dan dihukum disebabkan bersuara, dan beliau meninggal pada awal Februari akibat dijangkit coronavirus. Selepas kematian beliau, banyak hashtag tentang kemahuan untuk kebebasan bersuara bermula di Weibo, iaitu laman web di China dan telah diharamkan dengan cepat oleh kerajaan China. Di Korea pula, banyak kedai dan perkhidmatan yang ditutup kecuali perkhidmatan penting dan kedai keperluan asas. Disebabkan penyebaran COVID-19, kebanyakan orang Korea memilih untuk membeli secara atas talian untuk mengelak daripada berkumpul di tempat yang ramai orang. Di Korea, tiada pembelian panik dan harga barangan adalah sama seperti sebelum ini. Di sini, apabila seseorang dijangkiti coronavirus, maka kerajaan akan menjejaki tempat individu tersebut berada di mana dalam tempoh beberapa hari, dan mereka akan menghantar maklumat tersebut kepada orang ramai. Mereka ni maksudnya orang awam akan mendapat amaran pada telefon bimbit masing-masing atau boleh juga membuat semakan dalam talian. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, Muhammad Azri akan membentangkan. Sekian, terima kasih. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang ini saya akan present berkenaan dengan COVID
tetapi dari segi politik, bagaimana tindak balas negara Asia Timur terhadap situasi COVID-19 yang berlaku sekarang. Okey. Yang pertama kita melihat kepada China. China merupakan negara yang mula-mula menerima virus COVID-19 ni. Jadi kita lihat tindak balas China adalah China sekarang ni mengenakan perintah berkurung kepada rakyat China apabila berlakunya satu masalah virus ni. Pemimpin China ni telah mengenakan satu lockdown, iaitu perintah berkurung kepada rakyat China. Ia bermula di Wuhan dan sebanyak 9 juta penduduk Wuhan terkesan dengan lockdown yang dilakukan oleh kerajaan China. No one left behind. Ini merupakan satu slogan yang ditujukan kepada penduduk China. Maknanya seluruh rakyat China ini tidak ketinggalan dalam mendapatkan akses kepada kesihatan dan sebagainya. Jadi kerajaan China ni menguji dan menyaring semua rakyat China yang mempunyai penyakit COVID pun ataupun tidak mempunyai penyakit COVID, semuanya disaring. Okey. Ujian saringan dilakukan dari rumah ke rumah. Itu adalah salah satu cara yang dilaksanakan oleh kerajaan China bagi mengekalkan penularan COVID-19. Okey, China juga sekarang ini telah memasuki fasa kedua dalam penularan virus. Okey, fasa kedua ini melibatkan penyakit yang tidak mempunyai simptom. Dia ada virus tapi tidak mempunyai gejala. Okey, pesakit yang dijangkiti tidak menunjukkan sebarang simptom dan sebanyak 1075 kes pesakit disahkan di wilayah Xinjiang dan terbahagi kepada kategori yang lain, tapi tidak termasuk dalam pengiraan COVID-19. Okey, kaedah rawatan adalah sama dengan sebelum ni, iaitu penyakit yang tidak mempunyai tidak mempunyai simptom COVID-19 ni, kaedah rawatan dia adalah sama dengan penyakit yang mempunyai COVID-19. Okey, perkhidmatan yang penting juga diberi kebenaran untuk beroperasi seperti elektrik, minyak dan gas dan sebagainya. Jadi perkhidmatan ini amat penting untuk meneruskan lagi aktiviti-aktiviti ekonomi di China. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada Korea. Okey, dari segi politik Korea pula, yang pertama Korea laksanakan adalah melaksanakan perintah penjarakan sosial. Ini sama saja seperti China dan mana-mana negara. Penjarakan sosial ini amat penting untuk semua rakyat bagi mengelakkan dijangkiti virus COVID-19. Okay, dan kerajaan Korea juga mengarahkan semua pekerja mereka bekerja daripada rumah. Ini bagi mengelakkan berlaku kontak antara satu sama lain. Institusi menjalankan kelas secara online. Okey, sama saja dunia. Bahkan Malaysia pun menggunakan sistem e-learning untuk medium pembelajaran. So syarikat menyediakan platform media secara percuma kepada pengguna. Syarikat-syarikat di Korea ini memberi secara percuma untuk akses kepada laman sesawan yang membantu untuk proses pembelajaran, diberikan secara percuma. Okay. Dan pada masa yang sama juga Korea melaksanakan perkongsian data secara besar-besaran kepada penduduk. Perkongsian data ini melibatkan dalam aplikasi. Contohnya satu aplikasi ini mendedahkan kepada kawasan-kawasan red zone ataupun kawasan-kawasan yang mempunyai tahap bahaya yang tinggi di Korea. Jadi rakyat dapat menilai dan mengambil langkah berjaga-jaga. Okey, dan masa yang sama Korea ni mempunyai kekuatan untuk menyaring sebanyak 20,000 sehari. So jadi sebab itu kita lihat Korea pada mulanya meningkat, tapi sekarang ni berada dalam keadaan yang stabil sebab Korea ni mampu menyaring penduduk sebanyak 20,000 orang dalam satu masa. So ini dapat mengelakkan berlakunya kenaikan secara mendadak. Dan kerajaan Korea bersama dengan company Korea sendiri telah bekerjasama untuk memastikan kit ujian pantas. Sebelum ni kita perlu penyaringan mengambil masa selama 24 jam
untuk mengetahui positif atau tidak penyakit COVID ni. Tapi dengan penghasilan kit ujian yang lebih pantas ni, kerajaan Korea dapat mengesan secara pantas, secara 5 minit, 10 minit sudah mengetahui seseorang pesakit itu mempunyai COVID-19 ataupun tidak. Okay. Dan sebanyak 80% ujian kit dilakukan di seluruh negara. Ini amat penting. Dan kerajaan Korea menggunakan sebanyak 80% ujian kit ini. Okay. Dari segi bantuan perubatan juga. Okay. Walaupun China merupakan pusat kepada penyebaran penyakit COVID-19 ni, tapi negara itu tidak hanya melihat pada negara tersebut. China juga bagi mengawal mengatasi masalah virus COVID-19 ni, China cuba membantu negara-negara lain yang terjejas teruk. Okey, sebagai contohnya, China telah tawarkan bantuan kepada 82 negara yang terjejas. Bantuan tu melibatkan kit, mask, PPE, baju perlindungan antara bantuan yang diberikan. Ini amat penting bagi setiap negara, bagi mengelakkan rakyatnya terdedah kepada virus COVID-19, terutamanya frontliner, iaitu doktor-doktor di hospital. Okay, sebanyak 10,000 mask dan 20,000 cecair kimia diberikan kepada Korea. Ini bantuan yang diberikan oleh China kepada Korea. Okay. Menghantar pakar-pakar ke luar negara, terutama di Itali dan Iran. Okay, China telah menghantar pakar-pakar yang berjaya membantu menurunkan statistik COVID-19 di China ni, menghantar pakar-pakar tersebut ke luar negara bagi membantu negara Itali, memberi nasihat dan sebagainya. Mereka berkongsi pengalaman dan kaedah rawatan untuk menangani virus COVID-19 ni. Okay. Manakala kita melihat kepada Jepun pula, Jepun telah berjaya menghasilkan Avigan yang dikatakan mampu mencegah COVID. Avigan ni dihasilkan oleh syarikat Fujifilm, tapi telah menunjukkan satu peringkat yang positif. Jadi Jepun mengekspor ubat Avigan ni secara percuma kepada negara-negara yang terlibat. Dan antara negara yang mahukan Avigan ni adalah Malaysia sendiri, Indonesia dan negara-negara Eropah. Diberikan secara percuma. Ini menunjukkan satu semangat kerjasama di antara Jepun dan negara-negara lain yang terjejas. Dan Korea pula kita dapat lihat dia menghantar bantuan mask dan cecair kimia kepada negara yang terjejas dan serta kit ujian. Okey, maknanya Malaysia pun telah meminta bantuan oleh Korea, dan Korea bersedia memberi bantuan kit ujian dengan pantas dan sebagainya kepada negara. So ini amat penting kalau kita lihat negara-negara di Asia Timur ini tidak hanya mementingkan negara mereka saja, tetapi mereka juga dalam masa yang sama fokus terhadap negara-negara luar yang terjejas dengan teruk. Jadi sikap negara ini mampu memastikan negara-negara Asia Timur berada dalam keadaan yang stabil dan tidak terjejas teruk akibat virus 19. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Faizah akan membentangkan kesan COVID-19 terhadap ekonomi di Asia Timur. Okay. Seperti yang kita ketahui, penularan pandemik COVID-19 ini telah melumpuhkan sebahagian besar ekonomi di dunia dan juga ekonomi di Asia Timur. Dan keruntuhan ekonomi ini telah menyebabkan jutaan penduduk di Asia Timur mengalami kemiskinan secara mendadak. Dan begitu juga dengan pasaran saham di Asia Timur turut mengalami penurunan. Di China, negara mereka turut mengalami penguncupan ekonomi secara mendadak dari 6.1% kepada 2.3% pada tahun 2019 dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Manakala di Korea Selatan, ekonomi mereka juga mengalami penurunan
yang drastik semasa penularan COVID-19 ini. Penularan pandemik COVID-19 ini telah meletakkan ekonomi Korea Selatan dalam keadaan darurat. Dan seterusnya, Presiden Moon Jae-in telah menggesa supaya langkah-langkah yang proaktif diambil untuk menyokong syarikat-syarikat mereka yang bergantung dengan negara China. Tujuan langkah ini diambil adalah untuk menjamin kestabilan ekonomi diorang. Seterusnya, bagi negara Jepun, kerajaan Jepun telah mengeluarkan perintah kawalan pergerakan, iaitu untuk menutup premis perniagaan dan juga menutup perkhidmatan awam. Dan Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe telah mengisytiharkan perintah darurat di wilayah yang terjejas teruk, sebagai contoh wilayah Fukuoka dan Osaka. Dan beliau juga telah mengumumkan pakej rangsangan ekonomi lebih daripada 100 trilion yen untuk membantu penduduk Jepun yang terjejas. Sekian saja dari saya.